Puaslah saya menanam ubi, menanam ubi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah dan isu-isu masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manap Dan Maui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ladies and gentlemen. Together with the both of us, saya Mim Alip Nak Manap Dan saya Mim Alip W.I. Maui. Dan Manap and Maui Show in Spotify and Apple Podcast. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda bersama rakan kolaborasi kami, Financial Consultant Hans Ezra. Untuk mendapat tahu lebih lanjut tentang perkhidmatan yang beliau sediakan, boleh saja lungsuri laman IG beliau @Hans Ezra, ataupun boleh call beliau di 9028560090285600. Hans Ezra, Financial Consultant. Berkepul-kepul kau punya Assalamualaikum tadi Oh, ke? Orang boleh dengar tau dia punya difference tau. Masa laju Ha? Laju Tak ada. Apa? Cepat bilik sejuk kan. Bila kau buka mulut keluar asap kan. Keluar fog gitu. Alright, bro, kita bersama dengan Ustaz Zaki Syed Alwi. Sebelum ni kita membahaskan atau kita kongsikan tentangnya the significance of Ramadan. Dan kali ini aku nak tanya kau baru juga sebulan yang lepas baru balik umrah. Kan macam mana kau, kita pun dah share dalam podcast kita dalam satu episod macam mana kau ada cabaran-cabaran yang kau harus lalui, cari rokok lain. Di bulan Ramadan, umrah tu kan, line up KFC lain panjang. Macam-macam cabaran yang kau hadapi. Cari Al-Baik tak jumpa-jumpa. Dan sekarang masih dan aku nak tahu juga, bila kau buat umrah tu, what are the most challenging part about yang kau buat umrah tu jalan? Penat tapi tak rasa penat. Maksud kau? Hektik duk. Okay. Sampai buat umrah. Okay. Umrah aku tahu lah, tawaf, sa'i and everything. Aku tak tahu. Kan pernah bilang. Okay. It's all very physically challenging. Lagi pun bila kau cakap sa'i tu lebih kurang berapa kilometer? Total about 3 point something, jadi 4 kilometers. Okay. And terutama sekali 2.4 aku bikin nak dekat berapa? Setengah jam. tapi bear in mind kau bukan jalan lari kosong-kosong. Kau nak kena niat, nak kena doa, nak kena zikir, nak kena everything. Kau nak kena tawadu and everything. Kita pernah besar bro Kita pernah besar. Kita nak buat sa'i tu kau cakap tu kan. Tergungap tak kau? Tercungap. Sofa tercungap apalah boleh. Tu dengan tanda lain masak kari. tak alhamdulillah sofa aku. Okay, because when you do that, you have to take into consideration orang ramai. And with all the things that you need to do, macam tu cakap lah, nak zikir, nak kena baca doa everything. Lagipun pada masa aku buat tu aku tengah sakit. Tengah demam, tak sihat everything. So banyak lagi cabaran, penat, tak cukup tidur. Betul lah. So a lot of cabaran. So aku ingat lagi the first time aku lepas tawaf 7 round, minum air zam-zam. Sedap je. Macam air Bandung. Tak tahulah. Tapi aku cuma sampai kan aku masih beli air Bandung dengan apa, sirap selasih tu Ustaz. Tak, rasa air zam-zam tu, you can literally feel the air dalam badan kau. Dia go through all the veins, all the urat saraf tu. Dia singa semua. And aku tak tahu, tak pasti. Tapi ada orang cakap air zam-zam, dia punya kesaktian air zam-zam tu, bila cuaca panas kau minum rasa sejuk. Bila cuaca sejuk kau minum apa je? Something like that lah, no? Bila cuaca panas, kau minum rasa sejuk. Bila cuaca tengah sejuk, kau minum, you feel that warmth in your body. I see. Mungkin lah, insyaAllah. I mean, so that's one thing. So cabarannya penat. Betul. Tapi we cannot ikutkan rasa penat. Okay. Sebab kita tahu kat mana kita cuma ada berapa hari je untuk melakukan ibadat tu. Make full use of that time lah. So aku tak boleh imagine kalau orang-orang pergi buat umrah time bulan puasa. Yes, kita masih dalam bulan puasa ni. Dan kita tahu Ustaz Zaki Alwi pun akan berangkat ke Tanah Suci juga, untuk bawa jemaah beliau dengan bulan puasa bro. Bulan Ramadan ni. Jadi
beza dia banyak juga bro. Kita nak kat Singapura ni kan buat kerja harian kita penat bro. Dengan kau nak buat bukan 2.4 lah, kau nak buat 3 km tu, nak buat sa'i tu macam mana lah. Aku bulan puasa aku nak turun suasananya, tertinggal barang dalam kereta, nak turun tapak nak pergi ambil barang kat kereta pun aku dah malas apalagi nak buat sa'i kan. So malam ni kita menjemput sekali lagi Ustaz Zaki daripada Zaki Alwi Travels and Services. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya The Kafia. Belum itu last part. Intro bukan lagi lah. Dah pandai gaya pula. Action pula. Teriak betul dia. Ustaz, buat umrah time haji time bulan puasa ni kan. Rabak tak Ustaz? dia bulan Ramadan betul kita buat umrah adalah macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap kalau kita buat umrah ketika Ramadan kita mendapat pahala seperti pahala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wow. So bila time kita dengar gitu, kita tahu cabaran dia pun besar juga. Betul. First thing first is cuaca. Okay. Ramadan memang well known untuk cuaca panas. Mana-mana. Masuk Ramadan panas. Tapi sekarang Saudi dah makin turun. Jadi dia dah masuk kepada musim sejuk. Tapi tetap dalam beberapa hari kita akan rasa panas. Dia panas macam Singapura panas tak Ustaz? Yes. Tapi dia tak humid. Is it? Nah, dia tak humid. Saya pernah kena Ramadan bulan Julai. Okay. Julai is at the peak. Saudi panas dia peak 51 degrees, 52 degrees. Jadi daripada masjid nak balik hotel kita kena lari. Bukan jalan biasa-biasa. Kalau jalan biasa saya rasa kepala saya terbakar. Panas. Saya kena itu Ustaz. Subhanallah, panas. Kepala sunburn. Panas. So it's something that is, kalau you nampak orang lari, that means bukan dia gila. Pasal dia nak masuk terus kat lobby hotel. Lobby hotel aircon. So and bulan Ramadan hotel semua naik harga. Everywhere. Sampai hotel 3 star pun naik harga. Prices high lah. Kalau hotel 3 star you can get 300 riyal one night. Bila tak masuk Ramadan 1,500. Wow. Yes. Sebab tu package sekarang dah 7,900, 8,500. Kalau bulan Ramadan je special sikit lah dia price. Dia macam haji lah gitu. Macam haji period. So dia naik, dia punya height of the hotels naik and airline pun naik. Bulan Ramadan. Tapi orang tak peduli Ustaz Yes, because they know the best of ibadah in Mekah. Pasal apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dia ada khatamul Quran. Dia mula setiap hari 1 juzuk. Malam 29 dia khatam. Dia ada doa khatam. Jadi orang kejarkan last 10 night dekat Mekah pasal nak apa? Nak dengar Sudesh khatam Quran. Yes. Sudesh is kirakan macam membesar. Saya membesar dengan nama Syekh Sudesh Abdul Rahman Sudesh. Kita membesar dengan. Bila time kita dapat opportunity pergi Saudi, kita nak dengar suara-suara dia. Betul Ustaz. Jadi bila time kena suara dia terus tak tahu apa dia baca pun, tak faham tapi menangis. Betul. Lagi dia he's well known to be selalu nangis bila to have baca the suara. Dia ada Wow. suara yang boleh kasih dia macam nangis suara. He know how to mellow down dan sebagainya. He's gifted lah. So that is part of Umrah Ramadan that we will face, cuaca. Second is the itinerary. Kenapa pula? Itinerary. Kita puasa, mungkin dia punya sahur pukul 5 lebih, buka pukul 7 sama juga. Okay. Cuma kita ada aktiviti dalam siang hari. Nak buat umrah, nak pergi ziarah sebagainya. Tapi dalam puasa. Wow. Kita tak boleh nak rest. Macam sekarang kalau bulan-bulan biasa, lepas isyak, lepas makan kita rehat. Tapi masuk bulan Ramadan, buka pukul 7, isyak pukul 9. Lepas isyak mula tarawih sampai 11.30. Wow. Lepas tu dia stop, dia kasih break sampai 12:50 PM yang pagi midnight. Dia start qiyam pula. Sampai pukul 2.30 pagi. And that qiyam is jemaah Masjidil Haram tau start qiyam. Masjidil Haram semayang qiyam bersama-sama. Wait. Can I ask one question Ustaz? Solat qiyam tu solat apa? Macam solat tahajud. I see. So solat tahajud berjemaah. Okay. Imam baca and loudspeaker. Okay. So you kalau tidur kat bilik, you rasa apa? Rasa bersalah sangat. Rugi. Dah bayar mahal-mahal tapi dekat dalam bilik tidur.
Betul. Tapi at the end of the day, it's not something that you need to force. Kalau kita macam first time pergi umrah Ramadan, we need to adapt with the culture. Nak kena pace dengan kita punya ability lah, kemampuan. Pelan-pelan. So maybe first few days you genapkan you punya solat tarawih 20 rakaat. Selalu kat Singapore 8 je kan. Sana buat kat sana penuh. Dengan witir 3. Tak ada tarawih cup sana. Tarawih cup. Sana solat cup. Solat ibadah cup. Ibadah cup. Wow. So you akan stay awake sampai 3:30 pagi. Lepas tu you akan pergi sahur. Betul tak? Sahur. Lepas tu pergi subuh. So your night is gone. Wow. So you punya daytime jempek lah. Habis lepas tu daytime pula kita nak pergi ziarah, bikin umrah sebagainya. Mana kita nak tidur, nak rehat. Because certain people, I have certain jemaah umrah akhir Ramadan yang kata, Ustaz, kita tak ada tadarus sama-sama ke? Saya cakap apa? Saya cakap, Cik, bukan tak nak tadarus. Bukan kita tak boleh buat tadarus. Tapi sampai dekat sana, you tell me bila nak buat tadarus. Pasal malam kita dah betul-betul covered. Pagi kita betul-betul nak rest. Pasal kalau kita tak rest, that night punya, another night punya tarawih is gone. Ke laut. Kita akan lepas buka, kita akan terus balik bilik, kita akan terus tidur. Dan kita akan bangun subuh. Kalau bangun. Tak, dia mesti bangun pasal nak makan. Itu pun kadang-kadang lepas juga Ustaz. Lepas. Walaupun bilik pun ada PA system pasal connected to masjid. Pasal dah aircon dah full blast. Betul. You're gone. So that is itinerary. Sebab tu kadang kalau kita tengok travel agent by itinerary, banyak free and easy. You should do free and easy. You take that free and easy opportunity for you to rest. Okay, so that's the itinerary dalam bulan Ramadan. Wow. Lagi akhir Ramadan. Bulan sebelum akhir Ramadan, before the last 10 days, Masjid Haram, Masjid Nabawi tak ada qiyam. Okay. Dia cuma ada tarawih je. Okay. So masih okay juga. Awal Ramadan masih macam relax. You know, your punya solat sunat is maybe sampai pukul 11 malam dah. After that you can rest apa semua. Tapi kalau akhir Ramadan, last 10 days that's it. Dia ada qiyam, dia ada gini, dia ada gitu, macam-macam. Dan the best part of Ramadan ni is kita akan nampak the simplest deeds. Perbuatan yang paling mudah adalah pahala paling besar. Seperti? Kasih orang wet tissue. Wah. Orang tengah jalan nak pergi masjid, panas tak? Panas. You kasih wet tissue, orang tu lap kat muka dia. Sejuk tak? Nikmat. Dia dapat nikmat. Dia doakan tak? Dapat. That is the simplest perbuatan yang dapat pahala. Mana lagi dengan orang yang tengah buka, diorang betangkan safra, diorang tuangkan kopi, diorang kasih kopi apa, diorang kasih roti apa semua. Mana dengan diorang continue to do infak, kasih sabil, kasih makan. And kadang-kadang dulu baru-baru saya start pergi umrah akhir Ramadan, saya nampak macam apa pasal orang-orang ni macam merebut nak ambil makan. Satu dua diorang ambil, diorang company, diorang queue lagi, diorang ambil. Then there's this person datang ke saya, dia cakap apa tau, Zaki, orang-orang gini, diorang tak ada iftar, tak ada sahur. Diorang ni musafir. Diorang duduk hotel yang tak diberikan makan, tak diberikan minum. Sebab tu dia rush for 2-3 makanan supaya makanan tu boleh tahan sampai sahur. Okay. So diorang dah buka, they have a little bit more food, diorang makan lepas tarawih. Lepas tu diorang ada lagi makanan, diorang makan lepas qiyam, which is sahur. Wow. So kadang-kadang kita tak boleh marah. Memang kadang-kadang kita macam, apa ni, dia macam gini, macam kasih can dengan orang lain. Tapi diorang pun ada diorang punya masalah diorang. Aku pergi ni hotel tak kasih aku iftar. Betul. Macam kita pergi, ada iftar. Ustaz, iftar makanan apa Ustaz? Kita ambil makanan Malaysian food. Okay Ustaz, kalau Indonesia saya tak nak pasal ada lorok air. Orang-orang ni ada makan tak? Tak ada. Ya, ada tak ada hotel langsung? Tak ada hotel langsung. Wow. Diorang backpack, diorang jalan. So pasal apa? Nak kejarkan kebaikan Ramadan. Nak kejarkan fadilat Ramadan. Masya-Allah. Nak kejarkan apa yang Nabi SAW dah janji. Kau kalau bikin umrah ketika Ramadan, kau dapat pahala haji bersama aku. Diorang nak kejarkan gitu. Tak kisahlah ada makan tak ada makan. That's beside the point. Lambat diorang Tapi Alhamdulillah dekat sana, nak kasih sabil tu, ramai orang yang nak sedekah. Betul. Yang nak menerima pun ramai, yang nak memberi pun ramai. So
itu adalah salah satu bukti yang mana kita boleh lihat tanah suci ni adalah tempat yang pemberian tu diberikan secara lumayan, yang menerima sumbangan pun menerima dalam keadaan yang lumayan. Alhamdulillah. It's whether you appreciate or not. InsyaAllah. Jadi kalau kita ni, ini nasihat lah, nasihat kepada pendengar-pendengar, yang kalau hotel ada makanan, jangan pergi sibuk nak ambil. Jangan pergi sibuk nak ambil sabil lah. Aku nak rasa lah sabil ni. Kita beri peluang kepada musafir-musafir ni. Yang nak kasih sabil tu pun sebenarnya makanan pun dia beli kat restoran keliling situ juga. Bawah tu juga. Boleh belilah sendiri. Boleh kan? beli sendiri. Correct. Very true. Cuma kenapa pasal sabil ni? Free. So kita kena jaga muka jugalah kan. Kita dah bayar mahal-mahal, termasuk makan je apa yang ada. Betul tak? Makan apa yang ada. Jangan sampai benda-benda sabil ni jadi satu macam kita pun nak kerumun apa ni semua. Baik kita kerumun cium Hajar Aswad. Betul. Betul tak? Daripada kerumun nak ambil makanan free kan. So because why? Because we have food. Correct. Unless kalau you pergi memang tak ada makan, you pergi memang solo, then you can do that lah. Betul tak? Tapi at the end of the day kita Singaporean. Kita Singaporean pergi selalu cukup. Alhamdulillah. Pernah tak kita pergi macam memang kita tahu kat sana tak ada makan? Selalunya tak lah. Kalau DIY pun they know what to do. Terlebih makan ada lah Ustaz. Tu confirm. Pergi Safwa Tower, pergi atas tu macam-macam makanan ada. Disaji, beli prata dia, dal dengan sambal. Ui, sedap je. Tu tengah demam boleh baik. Kalau tak pun pergi P4 makan dia punya bakso. Oh, jadi cili lebih. Jadi. Ya betul Bat. Aku lost. Before kat mana? Sorry. Okay Bat, dia punya fadilat ni buat umrah bulan Ramadan, akhir Ramadan, orang mengerjakan 10 malam terakhir, Lailatul Qadar, dia punya ganjaran berlipat ganda. Kita buat ibadah dekat Masjidil Haram, dekat Tanah Suci pun, that itself is dah berlipat ganda 100,000 kali and everything. Yes. So siapa yang tak nak? That's the reason why orang sanggup bayar berhabis. One of the few packages I saw sampai 10-11 ribu. Quad sharing tu 4 orang share satu bilik. Dia belum lagi double sharing, triple sharing and everything. And not only that, tapi 1 or 2 months sebelum bulan puasa tu sendiri, package all taken up. Correct. Even kalau kau nak pergi, kau mampu nak bayar pun, most of the time tak ada slot lagi. Dan kadang-kadang jemaah-jemaah ni dia suka last minute. Normal. They need to know our side of story. Kita kena ambil hotel 3 to 4 months before. Kita kena sign dengan airline 3 to 4 months before. And airline dengan hotel very strict. Sekarang ni after COVID dah very strict. You want to confirm 1.5 months before, nama semua kena masuk. Bukan bayar deposit Oh, dengan nama sekali. Nama masuk plus the payment. Wow. Jadi kalau kita macam tak boleh block booking. Tak boleh. You block booking that 3 months before. You block dulu. That means okay, you know that you ada 40 seat. Okay, you can sell. Sampai masa bila time kita nak kena taruh nama, kita cuma ada 18 nama. Okay, so we paid the 18 nama, kita bayar, the balance kita give away. Jemaah suka last minute. Ada lagi tak slot? Jadi bertanya jemaah nak slot, okay, kita dah tak boleh pakai group fare. We need to go to the system fare. So system fare ada beza about 2,000 plus. So kena tambah. So bertanya jemaah asal mahal pasal airline. Oh dulu saya check gini je. We kepada pendengar-pendengar lah, if you want to go, again I always nasihatkan, you tanya apa package yang available, not specified on that date. Kalau you specify on that date, you need to do very early. Kalau you nampak kita punya poster dah keluar je, you start enquire. Jangan start keluar baru you tengok. Kadang-kadang at the end of the day, a lot of people say belum terbuka hati. Betul. Kan dia terbuka hati dekat last minute. Kan, then that one I cannot do anything. Masing-masing punya lah. Mungkin belum ada kemampuan ke apa. Correct. Belum kena 4D ke 4D taklah belum dapat rezeki ke apa. Nak keluar 4D terkejut dapat 4D pergi umrah terbalik mana terbang. Jadi but like I say lah, kalau kena yang faham lah, dia ada pay apa extra and everything. So we go back to the difference umrah di bulan-bulan biasa dengan bulan Ramadan. Selain daripada cuaca,
Yang kedua itinerary je, jam pack. Lagi-lagi bila part 10 malam terakhir. Selain daripada tu Ustaz ada lagi. Selain daripada tu is kita punya readiness untuk tunggu waktu. Okay. Dekat Singapura waktu tunggu kita untuk solat. Dekat sana kita tunggu waktu nak solat. Betul. Okay. Especially waktu maghrib. Kita dah biasalah tak tahan apa semua, tunggu maghrib. Kita akan buka, kita akan solat kat masjid, kita balik hotel, kita makan iftar dan sebagainya. And we will feel that sometimes dekat sana kita akan practice the very least of what we are doing in Singapore. Dekat Singapore mungkin kita makan bubur dengan minum air. Dekat sana kita akan experience makan kurma minum air. Aja. And saya pernah satu kali ni tengah berbuka puasa, the first year lah, by the time I was sent for akhir Ramadan, diorang kasih kopi tau. Dan nak buka, diorang kasih kopi Arab. Kopi karak? Bukan, kopi karak lain. Ni kopi dia colour silver. Dia macam diorang pakai gahwa. Gahwa ni, that's first year. Saya tak tahu apa gahwa apa semua. Gahwa ni saya ingat, nama gahwa macam best macam gah gitu Gahwa. Itu adalah kopi pahit. Kopi Arab yang paling pahit dalam dunia. Jadi macam mana nak makan dia? Ni Arabica rabak Arabica. So dia ada cara dia nak makan. So saya tak tahu. Jadi bila time buka, haus tak? Haus. Kita pun togok tu benda. Dia pahit plus panas. Saya terbangun sampai kiam. Tak tidur. Rupanya baru saya tahu nak kena kunyah kurma dulu baru minum. Baru dia pakai kopi rasa manis. Bukan komo-komo tapi makan you chew the kurma, lepas tu you minum sikit. Complements each other. Yes, sebab tu baru you say sedap pula kopi ni. I see. Tapi saya that time saya tak tahu. Saya terus minum. Mana dengan panas tekak melecur. Sekali terbangun. Terbeliak mata sampai kiam, sampai tarawih 20 rakaat saya tak terkelip-kelip mata. Pasal dia pekat tu, dia pahit tu terasa sampai dekat. Jadi paranoid kejap Ni Red Bull pun kena. Jangan cakap Red Bull, dia jadi bulbul. Bulbul Another thing is apa tahu? Dorang betul kita iftar, memang orang-orang sana dorang suka iftar kat masjid. Jadi kalau kita iftar kat masjid, dorang suka bawa something that they can share. Dorang ada something, dorang ada roti semua, dia akan pecah koyakkan, kasih. Saya pernah experience this guy, masjid kasih roti Zamzam dengan yogurt. So saya buka yogurt tu. Nak makan yogurt lah kan, rasa macam Arab kan. Buka yogurt. Mamat kat sebelah ni, dia African. Dia letak serbuk kat dalam saya punya yogurt. Dia cakap very nice. Saya dah takut, ini balik kencing confirm. Confirm positif. Selalu cek kencing orang kan dulu Termenes kan Ustaz. Saya cek kencing orang. Aku ingat lagi. Apa dia aku lakukan dia, mampus aku. Saya makan and it's very energetic. So the next day saya duduk lagi macam biasa, hoping for that serbuk. And I want to know what is that serbuk. Second day tak ada, third day tak ada. Sekali ada satu kali ni saya makan, sekali ada orang kasih lah serbuk dalam paket. So saya buka, saya letak. Betul saya baca itu adalah biji kurma yang dah dikisar. I see. Dah jadi serbuk. Baru saya tahu yang biji kurma boleh dikisar sampai serbuk. Baru saya tahu. Oh, and it's not being wasted. I see. There's no wastage. That biji kurma boleh dikisar. Wow. And after that I make research, it's good for cancer patient. It's very good for cancer patient, and insyaAllah dengan kudrat Allah boleh baik. Wow. So on that day baru saya tahu, oh rupanya ada khasiat dekat biji pun. Ada khasiat yang selalu kita buang selalu kita buang terus. Bukan buang. Tapi Ustaz tahu biji tu dah dari mana orang kunyah-kunyah pasal orang pui kata taklah ni yang itu yang sama tu yang Afrika tu kunyah-kunyah ke. Ada cara dia buat sedap kan. Dia kunyah-kunyah sampai jadi serbuk. Good. Jangan ada spike kau Ustaz. Malam mimpi dia. Malam mimpi tak apa, Ustaz sadar tengok kat bilik dia Ustaz. Aku kat mana ni kan. Good. You know but it's funny that now Ustaz, kita tahu bila orang nak pergi umrah bulan Ramadan, orang cuma tahu fadilat dia punya manfaat dia punya ganjaran dilipat kali ganda. Tapi we fail to see banyak benda lagi yang harus diambil kira. Dia punya itinerary busy gila, jam pack. Betul. Dia punya nak kena tahu, makan-makan nak kena share. Jadi kalau kau tak pandai bagi masa kau kat situ, and you will be game. You game lah. Like you say, first day tidur kita, je, you akan tidur. Mungkin first day kita boleh go through that.
Tapi kalau kita nak yong terus, kita nak yong terus, cong terus kan, the second day kita lepak Ustaz. Correct. Habis you So I can only play support juga. You have to prioritize what you need to do kat sana, mana yang penting, mana yang macam ada orang, ada orang je pernah cakap dengan saya, aku pergi ni aku nak fokus on my tarawih. Aku nak fokus tarawih, aku nak together supaya dapat khatam sama-sama. Okay. Itu dia punya next year dia pergi, dia nak tarawih dengan qiyam. Tak ada yang pergi saya tak nak puasa, saya cuma nak tarawih. Tak adalah. Kan pasal ni pergi time-time Ramadan kan. Cuma this kind of people, they know what they are doing. Memang kita tak tahu the second year kita masih hidup ke tidak, apa betul. But at least we make an effort. The effort is there. Tadi Ustaz cerita ada juga time tu bulan puasa, buat umrah, tengah sa'i, orang kiri kanan minum air. Kenapa boleh orang tak puasa? Pasal orang musafir. Orang yang musafir ni dikecualikan untuk berpuasa, tetapi perlu qada. Perlu ganti balik luar daripada bulan-bulan puasa. Tapi kalau nak musafir, banyak orang musafir juga Ustaz. Correct. But it's up to you whether you musafir itu Ustaz, dalam erti kata simplest term, musafir tu apa dan apa dia syarat-syarat dia? Dia kira macam musafir Aidilfitri macam SGB ni lagu. Itu kira macam musafir hina. Dia musafir ni apabila kita keluar daripada negara kita sendiri, keluar daripada comfort zone kita, lebih pada 80 km, kita dah boleh kirakan yang mana kita ni musafir. Kau pergi Kota Tinggi besok tak payah puasa dok. Oh, dah lebih 80. Tapi kalau sekarang you ada that kind of mentality, tak boleh. Aku besok nak pergi Kota Tinggi supaya aku tak puasa. Tak boleh. Tak boleh. Tapi pasal you nak pergi umrah Ramadan, you nak pergi dalam kapal terbang. Daripada Singapore nak pergi Saudi, dia akan all the way, dia akan cerah. Dia tak terus malam. Betul. So that means you akan berbuka puasa kat dalam kapal terbang Singapore time pukul 10.30 malam. Okay. Selalu kita buka pukul 7, tapi ni kita kena extend. Pasal dia makin siang baru malam. Betul. After about 6-7 hours perjalanan, baru dia malam. So kita akan rasa apa tahu, macam boleh buka lah. Boleh buka pasal kita dalam keadaan musafir. Betul tak? Kita dalam keadaan, tapi selalu kita tahan lah duduk kat kapal terbang. Mungkin kita bawa kapal terbang, mungkin kena angkat kapal terbang tu ke apa kan. Betul. So kalau stewardess selalu sebelah telangga-telangga macam mana Ustaz? Kalau stewardess selalu sebelah telangga-telangga tu macam mana? Yang pertama adalah rezeki. Yang kedua adalah rezeki juga. Yang ketiga memang nak asal. Sebab saya bukan apa, saya sendiri personal experience Ustaz. Pasal saya duduk aisle seat kan. Habis kita ni badan besar betul, kan. Nak duduk saya pun selalu kena gitu. Macam sengaja je pilih aisle seat Ustaz. Siapa? Macam sengaja pilih aisle seat. Tak, pasal pergi toilet senang. Pergi toilet senang, betul. Jadi tapi along the way lagi dalam hiram lagi kan, nak pergi buat umrah, tersenggol, tergesel, tu namanya rezeki lah. Wow. Cek kejikap. Cek kejikap. Cek kejikap. Cek kejikap. Cek kejikap. Cek kejikap.